Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ke-14 Qadirun artinya yang kuasa. Ke-15 Muridun artinya yang berkehendak. Ke-16 Alimun artinya yang mengetahui. Ke-17 Hayyun artinya yang hidup. Ke-18 Sami'un artinya yang mendengar. Ke-19 Basirun artinya yang melihat. Ke-20 Mutakallimun artinya yang berkata-kata. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam babul awalu fi bayanil aqidati ahli sunnati wal jamaah. Bab yang pertama pada menyatakan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan di dalam bab yang pertama ni kita masih lagi membicarakan tentang hukum sifat ketuhanan. Nah, baik. Jadi sampai ke ke-13 hari itunya, iaitu sifat kalam, yang kita terjemahnya penutur atau pekata atau pekecek. Dia panggil kalam nafsi bimaknal ismi. Sampai ke sifat ke-13 itu di atas qaul yang rajih, pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat ni ialah pendapat al-Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah ia berpendapat bahawasanya sifat-sifat ketuhanan, hukum sifat ketuhanan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf makrifat, kenal
serta i'tikad secara terperinci, tafsili, satu persatu, ialah 13 sifat. Sampai situ habis. Tak ada lah. Kenapa? Karena katanya ulama Asy'ariyah, al-asya' itu segala sesuatu tu di atas 3 perkara. Mana 3 perkara? Satu, wujudiyun, benda hak bahasa ada betul-betul. Yang keduanya adamiyun, bahasa tak ada betul-betul. Nah, dan yang ketiganya amrun i'tibariyun, bahasa sungguh di dalam akal kita semata-mata. Tak ada benda selain daripada 3 ni. Nah, jadi sifat wujud sahak mula-mula kita bila tu dipanggil sifat nafsiyah, amrun i'tibariyah. Gitu. Kemudian sifat salbiyah hak kita duk bila kidam bakok mukhalafah qiyamu bin nafsi wadaniyah, itu dipanggil sifat adamiyah, tapi adam subuti dipanggil. Maksud adamiyah sini sifat yang maknanya madlul, menunjuk oleh madlul makna bagi lafaz tiap-tiap sifat tu di atas ketiadaan. Gitu. Contoh kita kata kidam gitu kan. Apa makna kidam? Terjemuh kidam tu sedia. Apa makna sedia? Ketiadaan awal bagi ada. Gitu. Ternafi awal bagi ada. Apa makna baqa? Kekal. Ketiadaan akhir bagi ada. Apa makna bersalahan akan yang baru? Ketiadaan serupa ia Allah akan yang baru. Apa makna bersangatan tunggal? Ketiadaan berbilang pada zat segala sifat, segala perbuatannya. Ila akhir. Jadi makna tiap-tiap sifat tu madlul. Madlul ni benda yang ditunjuk di atas insilak dia panggil. Ternafi, terketiadaan, sedia kala. Itu maksud kita. Jadi bukan makna menafi, bukan. Kalau salbiyah dengan makna salib, salibah dia panggil. Dengan makna menafi, semua sifat dengan makna salbiyah belaka. Kudrat menafi lemah, iradat menafi babuk, nyanyuk, ngigal, lupa, ikrah, menafi belaka tu. Ilmu menafi bodoh. Nah, hidup menafi apa? Mati. Pendengaran menafi pekak, penglihatan menafi buta, pekecek, penutur, pekata, dan senantiasa sedia berkata-kata, itu menafi bisu, menafi kelu. Kata. Jadi semua sifat tu salbiyah kalau kira, tapi salbiyah bermakna salibah. Dan tentu tidaklah salbiyah bermakna masluk. Masluk ni artinya cabut tangga. Nah, macam kita. Orang kata bogel. Apa makna bogel? Maknanya cabut pakaian, ketiadaan pakaian daripada tubuh kita. Itu bogel. Botok. Apa makna botok? Ketiadaan rambut di atas kepalanya. Dulu ada, nya cabut. Dulu ada rambut, nya cabut lagi, nya potong, nya cukur, kau ikutlah. Itu dipanggil salbiyah juga tu. Tapi salbiyah dengan makna maslub anhu, yang kokok pula nak sebut kau dia, yang dicabut buai. Gitu katanya. Orang Kelantan kokok buai. Pakaian ada asalnya. Nah, nak mandi kan? Cabut buai. Itu. Maka bukan makna tu. Dah. Yang ketiganya wujudiyah, hak bahasa ada. Setara mana ada? Lau kushifa 'anna al-hijabu la ra'ainaha. Kalau Allah buka hijab maknawi, pasti nampak. Itu wujudiyah dia bagi. Benda hak bahasa ada. Mana? Zat Allah Ta'ala sendiri. Sifat-sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil wujud dia. Lain daripada ini tak ada. Tak ada. Itu senang nak fikir. Benda betul-betul ada, benda hak tiada, benda hak sungguh pada akal semata. Itu. Kemudiannya ada di kalangan ulama mutakallimin, di kalangan ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi khilaf lah. Kebanyakannya Maturidiyah, iaitu mengisbatkan ada lagi jenis sifatnya dinamakan hal dipanggil. Dah, hal. Hal ni bukan kelakuan. Apa hal? Bukan apa hal.
Apa hal awak? Bukan. Hal ni apa maksud hal? Ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal adami. Ma yakunu wasitatan bainal maujudi wal ma'dumi. Hal ni dia panggil perkara yang menengahi antara ada dengan tiada. Duduk tengah-tengah. Nak kata ada betul-betul pun tidak, nak kata tiada betul-betul pun tiada. Tidak. Duduk tengah-tengah. Tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap ada betul-betul. Payah nak faham. Sebab tu kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, al-halu muhalun. Ni. Al-halu muhal. Gapo dia benda? Bukan ada betul-betul, bukan tak ada betul-betul. Gapo dia benda gitu? Nak fikir pun jadi benda. Al-halu muhal. Benda hak duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada tu mustahil. Gitu. Al-halu muhalun. Benda hak duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada tu mustahil. Tak terbenar pada akal. Dia kata Imam Abu Asy'ari. Tapi tak apalah khilaf, Dan khilaf ni bukan khilaf usulul aqaid. Bukan usul akidah. Tapi furu'ul aqaid. Bila furu'ul aqaid, maka benda tu di dalam koridor ahli sunnah wal jamaah lagi. Khilaf. Ya khilaf ni tidak hanya dalam bab fiqh. Akidah pun ada khilaf juga. Tapi khilafnya di dalam furu' aqaid. Furu' akidah. Bukan usul akidah. Usul akidah tak ada khilaf. Tuhan ada. Semua i'tiqad Tuhan ada. Ada Tuhan tu bagaimana? Ada Tuhan tu ada zati. Ada hak bahasa dia. Bukan diadakan. Macam kita wujud bil ghairi, bukan wujud zati. Ada kita tu diadakan, diciptakan. Bukan bahasa kita ada. Bahasa ada kita ni diadakan, dijadikan. Allah Ta'ala ada, tapi adanya zati. Bahasa zat dia dah ada. Tu. Jadi bila kita faham, kita ada, Tuhan ada. Makna beza, itu dipanggil kenal. Mana ma'rifah, ghayatul ma'rifah, at-tamyiz bainal qadimi wal hadis. Orang panggil ghayah, penghujung bagi makrifat kenal tu ialah boleh beza antara yang qadim dengan yang baharu, yang sedia dengan yang baharu. Boleh beza. Jadi bila kita sebut perkataan Allah ada, Tuhan Maha ada, kita makhluk ni pun ada. Tuhan sedia. Lapar nasi, pergi ambil nasi, ada duk sedia dah dalam buyu. Sedia juga. Ni. Mana sedia pok dengan anak, sedia pok pada anak. Sedia hak kita sebut tu kita boleh beza sedia hak kita kata ke Tuhan. Kita kekal masuk syurga. Kalau masuk syurga, penghuni neraka hak kafir kekal masuk neraka. Tuhan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuhan Maha kekal. Sama ke kekal Tuhan kekal kita? Tak sama makna dia, kita bahas dah. So. Jadi boleh reti beza antara isti'mal lafaz makna berbeza, itu dipanggil makrifat. Karena tiap-tiap lafaz tu orang panggil mustarak lafzi. Makna beza, mustarak bersekutu pada penggunaan lafaz. Kita pun kuasa, kita pun ada kemahuan, kita pun ada pendengaran, kita pun ada penglihatan. Tapi makna tiap-tiap lafaz hak kita sebut di Tuhan dengan hak kita kata di kita makhluk, itu beza. Kenal Tuhan dia panggil. Kalau tak boleh beza, tak kenal. Gitu dah. Baik. Lalu qaul atau pendapat yang mengisbatkan hal ni, dia tambah lagi 7 sifat di atas ma'ani tadi. Bila ma'ani itu bila 7, maka tambah lagi 7 maknawiyah. Sebab apa? Sebab maknawiyah ni ialah lazim daripada ma'ani, dia panggil lazim. Automatik daripada ma'ani. Ma'ani itu malzum bagi maknawiyah. Malzum ni makna apa nak terjemah ke dia kita ni? Malzum.
Nak terjemuh gapo bahasa Melayu. Tak ada kata nak terjemuh. Biasa saya sebut lazim malzum ni makna auto mengautomatikkan. Gitu. Sini. Malzum makna mengautomatikkan. Nah, lazim automatik. Gitu. Kalau bahasa lain ni nak mudah faham lah. Nah. Kalau bahasa Melayu dulu-dulu dia sebut lazim malzum ni tiket tu. Nah, tiket tu. Malzum tu tiket. Lazim tu. Itulah gitu. Sama dah. Kalau kita bawa kereta auto tu kan? Kereta auto. Kita tiket gear dia tu kan? Ya tu. Itulah gitu. Mana malzum? Hak tiket tu. Malzum. Hak tu gerak tu. Lazim. Malzum bila kita letak gear kita di D tu kan? Lazimnya bergerak. Itu lazim. Malzum bila kita letak gear kita di R tu kan? Reverse. Ya undur. Ya undur. Auto tu dia panggil. Nah, jadi kita letak gear di R tu dia panggil mengautomatikkan. Diri undur tu automatik. Itulah gitu. Kalau bahasa kita panggil hak kita letak gear di R tu malzum. Hak kereta kita undur bila kita letak gear di R, di reverse, kereta kita pun gerak undur. Itu lazim. Itu. Nak terjemah gapo je lah tu. Lazim malzum artinya apa? Auto mengautomatikkan. Itulah gitu. Jadi gini, bila di zat Allah Ta'ala ada sifat kudrat, berkuasa. Malzum kudrat, lazimnya kena ada lagi satu sifat lain. Itu gitu. Di atas kau ni. Mana? Kaunuhu qadiron. Ya bila gitu pula. Payah sikit nak faham tu. Maknawiyah ni payah nak faham. Ada pun hak duk bila tadi tu bukan sifat dia. Sebab tu hamba baca straight dulu. Ke-14 qadirun. Yang ke-15 muridun. Alimun. Hayyun. Sami'un. Basirun. Mutakallimun. Itu bukan sifat. Itu zat. Zat. Qadirun artinya yang kuasa. Yani zat yang kuasa. Qadirun tu zat. Kalau kita jalankan di atas pendapat maknawiyah mujma'un alaiha, qadirun tu artinya zat yang maha kuasa. Kalau kita jalani di atas pendapat kita orang ahli sunnah wal jamaah, qadirun tu zat yang bersepakai di zatnya sifat perkuasa. Mana qadirun ai zatun muttasifatun bil qudrati. Gitu. Hak sifat maknawiyah ni bukan qadirun, kaunuhu. Kena tambah kaunuhu. Hak kita terjemah Melayu kita keadaannya ada. Ataupun al-kaunu. Al-kaunu qadir. Ataupun kaunuhu qadiran. Al-kaunu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kaunu tu. Hak ni dipanggil sifat maknawiyah. Gitu. Bapa dia panggil sifat maknawiyah? Karena mansubatun lil ma'ani atau lazimun lil ma'ani. Karena dia tu melazimi bagi ma'ani. Bila ada kudrat di zat Allah Ta'ala, di atas pendapat hak ulama, bila sampai 20 sifat ni, dia kata kena ada selagi sifat. Namanya kaunuhu qadiran. Gapo dia? Keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa tu. Iaitu satu kelakuan, satu perkara, ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal adami. Satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak boleh. Kalau tidak berbilai pula jadi kudrat dua. Sedangkan wahdaniyah fi sifat, bersangatan tunggal pada sifat, artinya sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu jenis jua. Kudrat satu, ilmu satu, gitu. Perkuasa satu, pengetahuan satu, penentu satu, penghidup satu, pendengar satu, pelihat satu, penutur satu, perkata satu. Lepas tu tak ada langsung. Kalau tak ada langsung kaunuhu ni dia kata seolah-olah kalau tak akul akal boleh pisah antara sifat dengan zat. Maka seolah-olah nak plekat tak boleh pisah sifat dengan zat, kena ada satu benda dipanggil kaunuhu.
Ai tak tahulah. Depeh kodok tahu. Payah sikitlah. Nah. Ambo nak boleh kau setara ni boleh royak ni pun. Oi. Lama mana lalu kita berkitak-kitak benuk nak macam mana dak tu ni? Lepas khotam mengaji, lepas guru tulang ngaji tok guru ni Allah nak boleh kau faham. Tak faham pakai sudah. Nah. Dulu. Tapi tak apalah. Benda ni dia panggil benda mukhtalafun fiha dia panggil. Jadi kalau kita duk baca ni sifat maknawiyah ni ada dua jenis. Pula dah. Satu mujma'un 'alaiha. Mujma' ni mana hak diijma'. Ingkar kafir. Kafir ingkar ijma'. Mana maknawiyah yang ijma', yakni maknawiyah yang ijma' ni orang panggil maknawiyah bukan sifat tapi zat. Hak kalau kita terjemah Melayu kita kaunuhu qadiran, keadaannya Allah zat yang maha kuasa. Lagu gitu. Hak tu ijma'. Hatta Mu'tazilah pun tidak ingkar. Ingat dah. Mu'tazilah tak ingkar. Dia kata, Allah, keadaan Allah zat yang maha kuasa. Dia kata gitu. Kalau ingkar hak ni kafir ni. Nah, tu kenapa? Ijma'. Keadaannya Allah yang maha kuasa tu ijma'. Itu bukan sifat. Itu dia panggil maknawiyah zat. Pasal Mu'tazilah pun mengakuinya. Sedangkan Mu'tazilah ni ingkar sifat. Dah. Mu'tazilah kata tidak ada kudrat di zat Allah Ta'ala. Dia nafi sifat. Bagi Mu'tazilah, zat Allah tidak ada sifat. Karena kalau ada sifat di zat Allah, bagi Mu'tazilah, adakah sifat tu qadim atau hadis? Kalau hadis, kalau baharu zat. Kalau qadim la ta'addadatil qudama, pasti berbila benda qadim. Maka ta'addudul qudama mustahilun kata Mu'tazilah. Berbila benda qadim mustahil. Maka Mu'tazilah kata zat Allah kosong daripada sifat. Maka sebab tu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah panggil Mu'tazilah juga gelarannya Mu'attilah. Puak-puak yang mentaktil, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Dah. Tiba-tiba Mu'tazilah ingkar kudrah. Tapi Mu'tazilah kata Allah kaunuhu qadiran. Pelik dia. Sedangkan kalau sudah lazim malzum, izan tafal lazim, intafal malzum. Wa izan tafal malzum, intafal lazim. Sebab automatik. Bila ternafi lazim, ternafi malzum. Bila ternafi malzum, ternafi lazim. Nafi salah satu, tak ada salah satu. Bila kita tak letak gear di reverse, maka tak undur kereta. Gitu. Nah? Tak cakap tekan. Mana tak undur-undur? Demo tak letak molek gear di reverse. Nak undur ke mana? Kereta auto ke ni? Kayak gitu. Kena letak. Barulah gerak. Okay? Bila tak letak, maka tak bergerak. Kayak gitu. Izan tafal malzum, intafal lazim. Bila ternafi kudrat, ternafilah kaunuhu qadiran. Tiba-tiba Mu'tazilah kata, Allah tak ada sifat kudrat. Allah qadirun bizatihi. Allah tu zat yang maha kuasa dengan zatnya. Tak ada kudrat, tak ada sifat berkuasa tu tak ada. Dia maha berkuasa dengan zatnya sendiri dah. Tak ada berkuasa, tak ada. Nah itu. Tapi keadaannya Allah kaunuhu qadiran. Ya, keadaannya Allah yang kuasa, yakni zatnya yang kuasa keadaannya. Bukan sifat dah. Maka hak tu kita tak bercara dalam perbahasan ilmu ni. Hak kita nak bahas hari ininya ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman tu orang panggil maknawiyah mukhtalafun fiha bainal asy'ariyati wal maturidiyati. Maknawiyah yakni maknawiyah sifat yang diperselisih pendapatkan padanya di antara asy'ariyah dan maturidiyah. Nak cara tu. Hak kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, kaunuhu qadiran contohnya keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Pasal qadirun bimakna tu zatun muttasifatun bil qudrati. Nah, zat yang bersifat dengan kudrat. Lagu tu. Jadi hak ni sifat maknawiyah, bukan zat maknawiyah bukan. Jadi pendapat ni oleh kerana susah nak faham, maka dikira marjuh, lemah ni. Nah, pasal payah.
Kalau tanya sorry apa kedok tak tahu dah. Saya duk urat dah tadi tu dah ni. Payah nak payah. Apa dia tu Ustaz? Benda hok duk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak boleh. Kalau ada betul-betul berbila sifat. Nak kata tak ada langsung boleh sebab nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Pasal kalau tak ada langsung seolah-olah boleh pisah antara sifat dengan zat. Lepas tu duk tengah-tengah. Apa dia? Tak reti ku. Payah nak payah. Memang payah. Maka bila payah marjuh lemah. Tapi walau lemah masyhur sohu orang panggil. Sohu tak sohu kira kalau di Nusantara kita ni orang kata ngaji ilmu gapo kuliah maghrib tak ada ngaji sifat 20 orang sebut gitu. Nah tahu selalu ilmu sifat 20 padahal bukan 20 sifat ada ngajinya aqaidul khamsin kayak gitu segala tambatan iman yang 50 tapi sohunya sifat 20 sifat 20 nah walaupun lemah tapi sohu. Jadi ingat, tiap-tiap hak sohu tu belum tentu kuat. Tu nak ceritanya. Nah, belum tentu sohu masyhur. Mesti kuat qaul ni, pendapat ni. Belum tentu. Terkadangnya hak kuat tu tak masyhur. Contoh di dalam bab ni sifat 13 tu hak rajih, kuat. Nah, tapi tak masyhur. Kalau kata ngaji ilmu ke apa? Ilmu sifat 13. Tengah hangar selalu gulawai. Ilmu baru apa? Ajar sesak ni. Ilmu apa sifat 13? Tak ada dengar aku. Nah, padahal sifat 13 tu rajih. Qaul yang kuat. Pasal apa kuat? Mudah sedikit. Nah. Tu. Berbanding dengan 20. Tentu dah yang kata 20 dan 13 tu banyak 20 pada 13. Tak ada yang kata 20 sikit pada 13 tu bodoh pula tak reti bil lagu tu nah. Tentu dah 13 tu sikit pada 20. Makin sikit makin kuat. Kayak gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah berarti di atas kita melainkan benda hak mampu kita nak pikul. Jadi 13 tu sikit daripada 20. Tu. Maka kalau lebih lagi, lagilah tidak kuat tekanannya. Tu sebab hak kita duk cara ni sifatu zatin, sifat zat. Ada pun sifat PN itu banyak. Sebab tu tidak fardu kifat, tidak fardu ain. Sifat PN. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dia panggil asma' was sifat. Dia panggil sifatu fi'lin. Sifat PN ni orang panggil sifat yang lawan dia tu tidak mustahil pada akal. Contoh seperti Allah yang Maha memberi rezeki. Lawannya Allah yang Maha menegah rezeki. Adakah mustahil lawan dia? Tak, harus kedua-dua. Allah yang Maha beri rezeki, Allah yang Maha menegah rezeki. Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mematikan. Allah yang Maha mengasihi, Allah yang Maha mengerasi. Kayak gitu. Ada lawan dia tu. Tapi lawan dia tu harus kedua-dua pada Allah Taala. Itu dipanggil sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah. Maka hak tu banyak. Sifat perbuatan. Ada pun kita duk ngaji ni ialah sifatu zatin, sifat zat. Mana? Hak lawan dia tu istihala 'ala Allah. Istihalah di atas Allah Taala. Tentu tidak. Ada lawannya ke apa? Tiada. Tiada Allah tu tentu tidak. Tak terbenar pada akal Allah tu tiada. Kayak gitu. Tu dia panggil apa? Sifat zat. Tu. Pekuasa lawannya apa? Lemah. Maka lemah tu tak terima di akal kita Tuhan tu lemah. Tak terima hamba Tuhan lemah. Mustahil. Tu dipanggil sifatu zatin. Baik, habis itu. Jadi kita nak masuk 7 lagi ni tidak orang panggil apa? Tidak tidak orang panggil qaul yang rajih tapi qaul yang marjuh, walaupun marjuh lemah tapi masyhur. Cuma kalau kita tak saya tak payah sangat nak faham. Ulama kata walaupun tak jangan ingkar. Cuma kita isbat, kita meyakini secara ijmal saja. Secara ijmal ni mana? Secara borong. Bagaimana? Seperti qaul Asy'ariyah. Dia kata kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman tu apa? Amrun i'tibari lah.
Apa amrul i'tibar? Diri kita sudah faham sifat kudrat ni ada di zat Allah. Maka itulah keadaannya Allah yang empunya sifat kudrat. Lagu tu je. Nah? Tak yang Nabi dah. Kau kita duk mengaji sifat kudrat tu, kudrat siapa? Kudrat tu sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Selesai. Bila awak gapo lagi kaunuhu ya? Nah? Diri sudah kita faham pada pengajian yang sudah lalu, sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu duduk di mana dia? Di zat Allah Ta'ala. Tu dah keadaannya Allah yang empunya sifat tu. Maka sifat tak boleh bercerai tangga daripada zat. Gitu, cukup. Lepas tu kalau gitu tak ada faedah lah ulama yang bila ni. Jangan kata tak ada faedah. Setiap apa yang dibahas oleh ulama, kita yang rasa tak ada faedah, sebenarnya ada faedah dia. Apanya faedah dia? Setengahnya bila kata faedah ulama yang membilangkan sifat maknawiyah, sifat hal maknawiyah ni ialah nak menolak pendapat-pendapat ataupun pegangan-pegangan yang sesat yang mengiktikadkan sifat-sifat Allah boleh bercerai tanggal daripada zat Allah. Ada. Nah, contoh seperti satu mazhab di kalangan puak Nasrani yang iktikadnya Isa tu bukan anak Allah, tapi sifat ilmu Allah yang bercerai tanggal daripada zat Allah. Cabut, jadilah Isa. Tu ada lagi tu. Nah, jadi ada puak-puak sesat yang iktikadnya boleh cabut, boleh bercerai tanggal di antara sifat Tuhan dengan zat Tuhan. Maka seolah-olah pendapat yang membilangkan maknawiyah ni nak sekat tu. Nak sekat tu tak boleh pisah sifat dengan zat. Pasal ada orang panggil satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang memplekat, tak boleh nak pisah sampai bila-bila. Itu seolah-olah, jangan kata pelekat sungguh, jangan. Seolah-olah seperti pelekat. Gapo? Kaunuhu qadiran. Keadaannya yang empunya sifat berkuasa tu. Gapo dia keadaannya tu? Kalau di kita Asy'ariyah tak ada kena bila dah. Di kita sudah faham kudrat ada di zat Allah. Itulah keadaannya Allah yang empunya sifat kudrat. Selesai. Tapi di qaul ni keadaan tu ialah ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal adami. Keadaan itu satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Nah, duduk tengah-tengah. Nah, ada betul-betul, ada sungguh tak boleh. Kalau ada sungguh-sungguh jadi kudrat berbilah. Kalau tak ada langsung, seolah-olah sifat boleh bercerai tangan daripada zat. Maka dia tu duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Apa tu kah? Pelekat. Seolah-olah pelekat. Kata tok gurunya, nak mudah faham dia panggil misal li taqribil fahmi. Contoh untuk mendekatkan faham saja. Jangan kita duk iktikad gitu, jangan. Contohnya seperti baju dengan hanger. Hak ada ke apa hak ada? Baju. Hanger. Itu yang ada. Tapi bila kita letak je baju di hanger, lekat. Hak ada betul-betul ke ada? Hanger, baju. Ada tak benda duduk tengah antara baju dengan hanger? Tak ada. Tapi bila kita letak, lekat. Tak lurus. Tak jatuh. Dia lekat situ. Itulah keadaan hanger yang berbaju. Itu payah nak payah tu. Keadaan hanger yang berbaju. Apa dia? Tu duduk tengah-tengah. Bila letak baju lekat. Ada tak sesuatu benda situ? Tak ada. Tak ada sesuatu situ. Tu. Jadi oleh kerana payah nak payah itulah dikatakan qaul ni marju habis. Cuma bila juga pasal termasuk kamalat kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan Allah. Baik. Kalau gitu kita kena kata gini, ke-14 qadirun ai kaunuhu qadiran. Artinya keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Dan dalil dia pun sama dengan sifat kudrat yang kita mengaji dah. Tak payah bahas panjang-panjang. Ke-15. Ada seminit lagi. Ke-15. Muridun kaunuhu muridan. Artinya
keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Gitu. Tentu tidak keadaannya Allah yang empunya sifat babu. Dalilnya seperti yang ana lepas dah. Alam ini, baharu alam ini, makhluk ini. Ke-16, alimun ay kaunuhu aliman. Kena buh gitu. Apa artinya keadaannya Allah yang empunya sifat pengetahuan? Tentu tidak keadaannya Allah empunya sifat bodoh atau ilmu, tapi fi makna jahli. Ilmu pada mana bodoh? Mana? Ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu daruri, ilmu badihi, ilmu laduni, itu semua ilmu-ilmu tu fi makna jahli, pada makna bodoh. Kenapa? Karena terdahulu dengan jahil. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang mau bagi Al-Quran 20 juzuk, Ustaz boleh angkat? Banyak ke? 20. 20 naskah. Boleh? InsyaAllah. Nanti habis Isya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik, ke-17 hayyun kaunuhu hayyan. Begitu. Arti kaunuhu hayyan, keadaannya Allah yang empunya sifat berhidup. Tentu tidak Allah empunya sifat mati, ya gitu. Ke-18 sami'un ay kaunuhu sami'an. Arti kaunuhu sami'an, keadaan Allah yang empunya sifat pendengaran. Tentu tidak keadaan Allah yang empunya sifat pekok. Dalilnya sebagaimana dalil sifat ma'ani itulah. Tak perlu urang panjang dah. Kemudian ke-19 basirun, bakinya kaunuhu basiron. Arti kaunuhu basiron, keadaannya Allah yang empunya sifat penglihatan. Tentu tidak Allah keadaannya empunya sifat buta. Dalilnya seperti sifat basar juga. Ke-20 mutakallimun, bakinya kaunuhu mutakalliman. Artinya keadaannya Allah yang empunya sifat penutur. Boleh berkata apa boleh, berkecek apa boleh, ikutlah nak sebut ke apa boleh tu ni. Tentu tidak keadaan Allah empunya sifat bisu atau kelu dan sebagainya, serta kita sudah bahas dah di dalam dalilnya, bahas dah di dalam sifat kalam, sifat ma'ani, sama saja. Baik, habis. Kemudian kata dia, ada pun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat, iaitu 20 sifat tu lawan segala yang tersebut itu juga. Jadi lawan ni supaya apa? Kita tu iktikad dengan istihalah. Kita tu sebut sama dah. Kita mengaji tu bukan mengaji Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Tak dia ada tu apa belawai-belawai jadi tak ada pula dah. Itu bukan gitu. Kita mengaji Tuhan ada tu mesti sungguh, dia panggil wujubul wajibat. Jadi ada lawan tiada. Tak ada lawan lawan berok pula tak nak sabar gitu ni. Ada lawan dia tiada. Apa makna lawan sini? Lawan sini dengan makna tidak boleh beripu sekali. Itu makna lawan. Ad-diddani la yajtami'ani. Hak tak boleh beripu sekali dengan ada ni tiada. Yang tak boleh beripu sekali dengan pendengar itu pekak. Gitu. Kalau dia ada sifat pendengar, bermakna tidak pekak. Kalau dia pekak, bermakna tidak ada sifat pendengaran. Itu makna lawan. Tak boleh beripun sekali. Itu makna lawan. Bukan lawan makna gocoh tomoy, bukan. Itu. Jadi hak kita nak iktikadnya apa? Tiada Allah ni. Tentu tidak tiada Allah. Itu. Istihalatul mustahil. Tentu tidak Allah tu tiada. Tentu tidak Allah tu baharu. Tentu tidak Allah tu binasa. Tentu tidak Allah tu serupa akan yang baharu. Tentu tidak Allah tu berbilang. Tentu tidak Allah tu lemah. Hak kita nak iktikad tu bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Bukan kita iktikad yalid yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bukan iktikad mustahil. Adamul mustahil. Istihalatul mustahil. Tentu tidak benda yang tentu tidak, sifat yang tentu tidak. Itu kena ingat semua tu. Baik, habis. Kemudian kita nak masuk soal lagi nanti insya-Allah, iaitu perbahasan perkara yang harus pada hak Allah Taala. Ini dia panggil ada pun sifat yang jaiz. Ini sifat ni atas jalan majak ni. Jadi jangan ingatkan sifat yang jaiz ni satu sifat yang ada di zat Allah, bukan. Dia panggil hukum bagi kudrat iradat Allah. Jadi Allah bersifat dengan pekuasa penentu.
Segala benda hak berlaku ni ialah ketentuan Allah yang bersepakai di zatnya sifat penentu. Nah, dialah yang menjadi, yang mengada, yang meniada, yang buat apa segala hak apa kita duk nampak ni. Tangan saya bergerak, suara saya keluar, mata saya berkelip, nafas saya turun naik, nadi saya duk berdenyut, darah saya duk mengalir. Apa saja berlaku ni Allah yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa dan penentu. Kemudian timbul di sininya, Allah buat makhluk ni, Allah meniadakan makhluk ni, menghidup, memati, memberi rezeki, menegah rezeki, mengkayakan makhluk, memiskinkan makhluk, mententeram, mengaman, damaikan, melakukan orang apa-apa saja, peperangan. Itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Timbul lagi orang panggil perbahasan di kalangan firqah-firqah Islam. Kata Mu'tazilah, Tuhan wajib buat baik dan terlebih baik pada makhluk. Wajib. Kata Mu'tazilah. Maka di sini ulama kita ahli sunnah wal jamaah lawan Mu'tazilah. Mana? Tuhan buat benda apa hak dia nak buat tu tidak wajib. Mustahil ke? Tidak mustahil. Hanya jaiz dia panggil. Maka sebab tu dalam kitab-kitab Arab kata wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal isadu wa man yakul fi'lu salahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Wa jaizun fi haqqihil ijadu, harus pada hak kudrat iradah Allah, ini harus pada Allah yang bersifat dengan kudrat iradah, ijad menjadi, wal i'dam wa tarkul ijad, dan meninggalkan menjadi. Harus. Dia nak buat boleh, dia tak buat boleh. Wal isqa, nak mencelakakan mana hamba, harus. Wal is'ad, dan nak membahagiakan mana-mana hamba, harus. Tak ada satu tekanan pun atas Allah Ta'ala. Sebab dia Tuhan. Istighna. Ghani mutlak. Dia maha kaya. Terlepas daripada sebuah serbi tekanan daripada benda lain. Tak ada. Harus pada hak dia. Jadi sebab tu, mana-mana orang kita duk tengok dia jahat, harus pada hak Allah Ta'ala. Satu masa Allah Ta'ala nak jadi dia orang soleh, orang mukmin, orang yang berjuru, mati dalam iman, Islam, ahli sa'adah, harus. Ataupun orang tu nampak berjuru, berlebar, serbannya besar, janggutnya panjang, jubah 3 lapis, labuh pula tu. Harus tak kalau Allah Ta'ala nak mencelaka, isqaq, jadi ahli syaqawah, harus. Kembali pada hak Allah Ta'ala, tak ada satu tekanan pun. Ni nak bahas tu ni. Kerana nak tolak pendapat Mu'tazilah. Wa may yakul fi'lus salahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Siapa yang iktikad wajib atas Tuhan buat baik dan yang terlebih baik pada hamba. Hak benda buruk-buruk Tuhan tak buat, hamba yang buat sendiri. Maka orang ni sesungguhnya benar-benar jahat akhlak dia pada Allah. Itu kita akan sambung semula pula. Kata dia, ada pun sifat yang jaiz, artinya jaiz harus pada hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu sifat yang jaiz ni berbuat mungkin atau meninggalkan berbuat dia mungkin. Wallahu a'lam wa ilmuhu adab. Ini penting ni. Ini penting. Sebab saya pernah dengar ada potongan video orang motivasi kata, apa hak benda-benda tidak bisnes kita lingkup ke apa itu bukan Allah yang menentu dan bukan Allah yang menjadi. Kita sendiri yang bangang, yang bodoh. Wah, tu ramai orang share video sebab ada muzik dayu, mendayu. Astagfirullahalazim. Ya, kalau pada cakapan syariat, kita tak boleh nisbahkan kejahatan tu kepada Allah, tak boleh. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu dia panggil apa yang mengena ke atas kamu daripada kebaikan, kamu katakan itu daripada Allah. Dan apa yang mengena ke atas kamu daripada keburukan, kamu katalah daripada diri kamu sendiri. Itu dia panggil adabus syariat. Adab kita bersyariat.
Kena bercakap hak baik daripada Allah supaya hati kita selamat daripada takabur, sum'ah, riak, ujub dan sebagainya. Dan kena kata hak buruk, hak tak molek tu daripada kita sendiri. Apa? Supaya al-ba'ith berbangkit untuk bertaubat, mengkoreksi diri, muhasabah dan memperbaiki perancangan dan sebagainya, taubat, menyesal dan sebagainya. Itu dipanggil syariat. Adapun iktikad, kullum min indillah. Gitu. Ini penting, jangan ingat tak penting juga dah. Sebab hamba ada dengar dalam Facebook. Pakar motivasi cakap. Nah, tu. Ramai masuk tu. Mbak bayar mahal tu sebab nak jadi jutawan kan? Nah. Khabar-khabar pegang. Oh, iyalah. Bukan Allah yang menentukan kerugian kita. Kita sendiri. Siap mung. Nah, siap pun. Jadi Mu'tazilah dengan tak terkhabar begitu ya. Nah, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.